أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wa sallim. Insyaallah bersama dengan saya Ustaz Suhaili lagi pada hari ini untuk tazkirah Ramadan, dan hari ini saya akan berkongsi 10, sekurangnya 10 lah ya, perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Itu poin yang rahmat Allah sekalian. InsyaAllah salawat, kita kebanyakan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Salawat hati lagi bagus untuk kita ya. Okey, satu perkara nomor 1 perkara makan dan minum yang adalah perkara yang boleh membatalkan puasa kita pada bulan Ramadan ya. Orang yang sedang berpuasa nih, dia tidak boleh makan dan minum. Kalau dia makan minum, maka dia akan batal lah puasa dia. Kerana untuk berpuasa ini ya, kita kena tahan makan dan minum dari terbit fajar sehinggalah maghrib, terbenam matahari. Lepas matahari terbenam, maghrib baru kita boleh makan ya. Kerana ia bertentangan dengan tujuan utama ya, dengan tujuan utama puasa Ramadan yang mengharuskan menahan makanan dan minuman masuk ke dalam kita punya rongga ni, masuk dalam perut dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah yang berbunyi, yang bermaksud siapa yang lupa sedangnya berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia melengkapkan puasanya. Kalau lupa ini kalau lupa lah, kita lupa, nisyan kan, manusia ini kan lupa. Allahu Akbar kan. Teruskan kita punya puasa. Jadi kerana sesungguhnya Allah telah memberikannya makanan dan minuman. Ya Allah bagi kita makan dan minum free ya kan. Allah begitu. Kita terlupa kan. Jadi maknanya siapa yang makan batal puasa dia kan. Okey. Itu dalil mengatakan bolehlah. Kalau terlupa tidak masalah. Okay. Yang kedua ialah hubungan suami isteri, hubungan intim suami dan isteri pada Ramadan. Kerana kalau melanggar larangan berhubungan intim dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Hadis, kita ambil ada punya hadis kan, kalau kita cakap tanpa ada hadis kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud ya, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan yang tidak sesuai dengan kebenaran, Allah tidak memerlukan dan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Okey, maknanya kita kena tinggalkanlah perkara-perkara dusta pun ditinggalkan, perkara-perkara yang berbohong, yang ke arah fitnah dan sebagainya, tinggalkanlah pada bulan puasa ni. Tutup mulut tu kan. Jadi yang lebih daripada itu lagilah berbahaya kan. Okey, kan. Okey, yang ketiga adalah muntah dengan sengaja bila makan. Kan, kalau makan di bulan puasa batal, minum pun batal. Tapi bagaimana dengan muntah? muntah dengan sengaja ini macam mana? Mudah sahaja, kita tahu. Ambil jari ini, masukkan di dalam rongga sini nih. Jadi muntahlah. Itu nak kita sebagai muntah dengan sengaja. Jika seseorang sengaja memuntahkan makanan, minuman ataupun zat lainnya lah, dia cucuk, wah, termuntah dengan sengaja, maka batallah puasanya. Okey, dalil hadis yang daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang muntah tanpa sengaja, dia muntah tanpa sengaja, tidak perlulah dia mengqadha puasanya. Kalau dia muntah pening-pening kepala pasal muntah kan, termuntah tidak sengaja, dan siapa yang tidak perlulah dia qadha dia punya puasa. Tapi kalau yang muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqadhakan puasanya. Ya Allah, dikurik di sini kerongkong, termuntah sengaja, batal puasanya. Yang keempat adalah makanan ataupun minuman yang sampai ke perut. Di perut kita nih, memasukkan makanan, minuman ataupun obat apa yang sehinggalah masuk ke dalam perut kita nih melalui lubang-lubang badan. Di mana-mana lah kan. Makanan masuklah di mana-mana, di hidung kah, di mulut kah, yang penting sampai di perut.
Masya Allah, maka batallah dia punya puasa. Daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang lupa sedang dia berpuasa, kalau lupa sedang dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia melengkapkan puasanya, macam hadis tadi itu kan. Jadi kalau dia makan, nah batallah. Orang bertanya juga tentang hisap rokok. Tengah puasa nih, hisap rokok, kalau dia sampai di perut, nah batal lah, batal. Hisap rokok, hisap vape. Vape ni sekarang pun ada pula kan. Penting dia sebenarnya membatalkan. Okey. Bagaimana pula dengan hukum ulama temporari? Bagaimana pula dengan apa tu yang ampus apa namanya, sesak napasan, dia pakai yang ni kan, itu tidak batal sebab dia tidak sampai di perut. Dia tidak sampai di perut. Itu kata ulama, tidak batal puasa lah kata ulama temporary. Yang kelima, berbuka puasa. Kan dia berbuka puasa kerana alasan lain. Misalnya berbuka puasa kerana takut akan sakit atau kehausan yang berlebihan. Maka betul lah puasa dia kan. Yang tidak boleh dibuat lah kan. Saya takut nih, saya takut sakit nih. Jadi dia pun batal lah puasa dia. Dia takut sakit. Kan? Hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang berbuka kerana tidak ada makanan dan minuman, maka Allah memberikannya makanan dan minuman. Dia berbuka kerana tidak ada makanan dan minuman, maka Allah berikan dia minuman. Itu hadis lah. Yang keenam adalah membatalkan puasa kerana haid dan nifas kan. Perempuan, wanita yang haid dan nifas diharuskan untuk meninggalkan puasa selama perkara itulah. Haid inilah hanya perempuan yang adalah kan. Kalau haid sahaja dia akan dia batalkan dia punya puasa. Nifas sahaja atau keluar yang perempuan ni, kalau yang mengandung sampai masa dia akan bersalin, akan ada darah nifas tu kan, dia akan batal lah, terus batal puasa padanya hari itu. Okey, dalilnya adalah daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tu, dan di antara hikmah mewajibkan puasa itu adalah agar kamu bertakwa. Puasa ni suruh kita bertakwa. Jadi dan apabila datangnya haid adalah batalkan sahajalah puasa kan. Jadi ganti dengan hari-hari selepas bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah membuat cairan ke dalam tubuh. Okey, kita suntik dalam tubuh yang menyebabkan dia kenyang. Itu tak boleh lah. Siapa yang masukkan sesuatu ke dalam kepala atau masukkan ubat ke dalam tubuhnya, hendaklah dia tidak berpuasa pada hari itulah. Okey, daripada hadis Abu Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ke-8 adalah mengeluarkan darah dengan tujuan penyembuhan, seperti jualah darah ataupun derma darah kan. Okey, itu penyembuhan. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, siapa yang memuntahkan makanan yang sengaja atau makanan kan, maka dia muntah yang sengaja, maka dia batal puasa dia. Jadi kalau macam mana kalau tujuan perubatan, masukkan ubat kan, ataupun mendermakan darah sebab dia kesan kesihatan ni kan, dia perlu dia kena derma darah kan. Tapi kalau kena darah sedikit, sebab kalau darah luka yang besar, dia batal puasa tu. Takut dia kesan kesehatan yang sedang berpuasa. Yang ke-9 adalah membiarkan diri terkena dengan ada anak kita yang kecil ni, yang perempuan yang menyusui bayi kan, dia dibolehkan untuk berbuka puasa lah sebab dia takut nanti dia akan sakit. Daripada riwayat hadis Ahmad daripada Hamzah bin Amr Al-Aslami, tidak ada ganti qada puasa bagi seorang wanita menyusui dan bagi seorang yang menyusuinya lah kan. Maknanya dia boleh kasih batal dia punya puasa. Okey, pakaian bolehkan membatalkan puasa dia lah. Dan juga tidak perlu puasa kerana sakit ataupun perjalanan. Orang yang sedang berpuasa ni, dia boleh membatalkan puasanya kerana sakit.
Jika seorang sakit atau sedang dalam perjalanan lah, musafir, disyaratkan untuk boleh juga tidak membatalkan puasa dia. Jadi daripada dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, fa'in maridan aw ala safarin, ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, boleh ya. Dan wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, insyaallah. Jadi saya rasa itu adalah 10 perkara yang sepatutnya kita tidak buat bagi yang yang boleh membatalkan puasa kita boleh batalkan puasa, kan? Makan batal puasa lah, tapi kalau ada sebab kita makan terbatal puasa dan digantikan pada hari-hari yang lain, insyaallah. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.